الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah sekalian kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Saya menyeru diri saya sendiri dan juga sidang jemaat sekalian agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala yang ditegurnya. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 41 suratul Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Maksudnya iaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah bahawa Allah jualah kesudahan segala urusan. Kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman yang bukan sahaja sebagai seorang ahli ibadah yang tawaduk, pendakwah yang cekat, ketua keluarga yang penyayang, ahli masyarakat yang sopan, ketua tentera yang bijak, malah sebagai pemimpin negara yang hebat. Jangan sesekali memisahkan cara hidup Nabi dalam setiap kehidupan dengan hanya melihat Nabi sebagai pendakwah yang tidak berpolitik atau hanya memakmurkan masjid, tidak terlibat dalam mengurus negara. Kewafatan Nabi bukan berarti berakhirnya dakwah Islam, sebagaimana permusuhan terhadap Islam terus berlangsung hingga hari kiamat. Jahiliyah yang pernah dibentaras oleh Nabi akan kembali subur semula akibat gagalnya sistem Islam dilaksanakan atas muka bumi ini. Tugas Nabi yang mulia ini diteruskan oleh Khulafa ar-Rashidin selepas kewafatan baginda, bagi memastikan suasana yang baik dan teratur tidak kembali kepada menjadi buruk dan berterabur, sesuai dengan maksud khalifah itu sendiri, iaitu kepimpinan dalam mengurus dunia berdasarkan agama ke arah menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Antara tugas besar kepimpinan Islam ialah memastikan rakyat jelata sentiasa mengambil peran tentang kewajipan solat 5 waktu, pembayaran zakat dan agihan yang adil kepada rakyat dalam memastikan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia sesama manusia berjalan dengan baik, bagi menjamin keberkatan dan ketenangan hidup, ditambah dengan memperkasa tugas amar ma'ruf nahi munkar dalam setiap aspek kehidupan, supaya cara hidup rakyat berpandu kepada wahyu, bukannya hanyut dengan godaan nafsu. Sidang jemaat yang diberkati Allah, firman Allah dalam ayat 247 suratul Baqarah, wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulk alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al mal qala inna Allah astafah alaikum wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Maksudnya, dan Nabi mereka pula berkata kepada mereka,
bahwasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Mereka menjawab, bagaimana dia mendapat kuasa memerintah kami, sedang kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya. Dan ia pula tidak diberi kulasan harta kekayaan. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya Talut sebab menjadi raja kamu, dan telah mengurniakannya kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Dan ingatlah, Allah jugalah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas rahmat dan pengurniaannya, lagi meliputi ilmu. Tugas sebagai pemimpin bukanlah satu lambang kebanggaan, sebaliknya ia adalah amanah yang besar dalam membentuk corak pemerintahan, sama ada tunduk kepada Allah atau menyalahi, mendapat berkat atau laknat, bermatlamat dunia atau akhirat. Al-Quran dan hadis Nabi banyak memberitahu kepada kita bagaimana pemimpin yang adil mengikut syariat akan mendapat balasan syurga, manakala pemimpin zalim akan dibakar dalam neraka. Maka pemimpin yang adil antara 7 golongan yang bakal dipayungi di bawah bayangan arasy pada hari kiamat, dan juga antara golongan yang dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyadari tentang kewajiban dan tanggungjawab pemimpin yang begitu besar ini, maka kita sebagai rakyat mesti memilih kepimpinan sebagaimana yang diajar oleh wahyu, bukannya mengikut selera wahyu. Kisah pelantikan Talut sebagai pemimpin dalam berdepan dengan kezaliman Jalut antaranya mengajar kita tentang 2 ciri utama pemimpin, iaitu berilmu dan beramal dengan ajaran syarak, di samping memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dipikul, serta mampu memberi keyakinan kepada rakyat dengan penampilan akhlak yang baik. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, firman Allah dalam ayat 8 surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa pun, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Kisah ini juga memberi peringatan agar kita jangan terpedaya dalam memilih pemimpin hanya berdasarkan keturunan dan kekayaan semata-mata, kerana ia tidak menjamin kebahagiaan di hidup di dunia, apatah lagi di akhirat nanti. Ingat pesanan berharga daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jika pemimpin kaya maka rakyat akan miskin, tetapi bila pemimpin miskin maka rakyat akan kaya. Ini adalah kerana pemimpin yang kaya sentiasa sibuk untuk menambah kekayaan sehingga lupa rakyat yang susah, sedangkan pemimpin yang miskin sentiasa berfikir tentang kebajikan rakyatnya yang susah. Begitu juga Ibnu Khaldun di dalam Al-Muqaddimah telah menggariskan beberapa sebab atau punca yang menyebabkan keruntuhan sesebuah kerajaan. Antaranya ialah masalah wang atau aktiviti mega yang berbentuk mewah bukan untuk keperluan rakyat, sehingga wujudnya pembaziran, pecah amanah, salah kuasa, rasuah yang menyebabkan rakyat memikul permainan cukai dan kos sara hidup yang tinggi ketika pemimpin terus hidup mewah. Kebincangan yang dalam menguruskan kekayaan negara cuba ditutup dengan pemberian habuan yang sedikit kepada rakyat dengan membiarkan masalah rasuah, pecah amanah, pembaziran serta hasil mahsul negara dibahagi sesama kroni sahaja, sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin papa ke dana. Kita begitu bimbang apabila hutang dalam negara kita hari ini makin membesar akibat pembaziran, pecah amanah, rasuah yang kadarnya sentiasa meningkat dari tahun ke tahun, yang mendekatkan negara menjadi muflis.
Sidang jemaat yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 19 surah At-Taubah, "Aja'altum siqayatal hajj wa 'imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumadh zalimin." Maksudnya, adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan hanya perbuatan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Al-Quran turut menyatakan bagaimana betapa pentingnya dalam menghidupkan syiar dan syariat dalam negara agar keberkatan hidup dunia dicapai, kebahagiaan akhirat digapai. Oleh itu, kita bukan sahaja digalakkan untuk membina masjid, tetapi apa yang paling penting dalam memperkasakan pengajian agama sehingga rakyat jelata berilmu dan semakin jinak dengan masjid. Jangan pula seronok memberitahu dunia bahawa mereka adalah golongan yang membina masjid, sedangkan dalam masa yang sama, tangan yang sama memberi lesen untuk judi, kelab malam, kilang dan kedai arak yang berluasa, hiburan yang melampau serta tampak dan aktiviti maksiat yang lain. Kita tidak mahu rakyat terus hanyut dengan hiburan melampau, ketagihan arak, judi, penzinaan akibat lesen yang diberi. Sepatutnya dengan melihat berbagai kerosakan akhlak yang membawa kepada peningkatan jenayah dalam negara, maka berbagai aktiviti tarbiyah dipertingkat, manakala lesen tempat maksiat dikawal bukan semakin disuburkan, semata-mata mahu mengaut keuntungan dunia sehingga maruah rakyat dikorbankan. Kita tidak mahu hanya menyijabuh di kaca TV dan dada akhbar dalam mempertahankan kalimah Allah, sedangkan membiarkan orang-orang memberi kelulusan untuk membawa masuk Bible dari Indonesia yang bertulis kalimah Allah. Kita tidak mahu manusia yang menghina hukum Allah terus membiak sehingga banyak bala Allah turut termasuk jenayah dan video fitnah, liwat dan zina dan sebagainya dibiarkan tersebar tanpa tindakan sewajarnya. Kita bukan hanya mahu pemimpin yang berbangga kerana membuka bank Islam, sedangkan mereka sendiri seronok dengan sistem riba. Oleh itu, buatlah perubahan terbaik dalam memilih pemimpin demi mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Jangan menyalahkan orang lain jika kerosakan dalam negara terus berlaku akibat kesalahan kita sendiri dalam memilih pemimpin. Ingatlah bahawa atas setiap kita adanya amanah mengikut jawatan yang kita pikul, dan amanah ini pasti akan ditanya di akhirat kelak, termasuk dalam masalah memilih pemimpin. Bijak memilih bahagia, salah memilih derita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 41 surah Ar-Rum, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika
سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلدنا ماليزيا. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل زمان ومكان. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وقل عددهم وسلاحهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك بالنصارى ومن والاهم. اللهم عليك بالنهود ومن والاهم. اللهم عليك بالأمريكا ومن والاهم. اللهم عليك بالبريطان ومن والاهم. اللهم عليك بأحزاب المشركين الطاغين الظالمين ومن والاهم. اللهم دمرهم تدميرا وتدبرهم تسبيرا واجعلهم هباء منثورا. اللهم انصر من نصر دينك واحذل من حذل دينك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.